Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam keceriaan untuk semua. Hai, saya Farah Hazlini binti Muhammad Som, merupakan pegawai psikologi di Jabatan Hal Ehwal Pelajar Merangkap selaku MC pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pagi ini kita dapat kumpul beramai-ramai, habis 100 orang kalau tengok kat sini, mengikuti siri transformasi eksekutif perdana STEP dengan bertemakan kesihatan mental di tempat kerja. Nak tanya ni, hari ni sihat tak mental tu? Minda tu sihat tak? Tahu tak apa tu kesihatan mental? Tahu tak, dalam kalangan lelaki dan perempuan ni, perempuan lebih banyak didiagnose dengan penyakit mental. Tetapi lelaki yang lebih ke arah perbuatan, tindakan ke arah bunuh diri. Tahu tak, kanak-kanak pun ada didiagnose dalam penyakit mental ni. Okay. Tahu tak, kalau kita tak cakna kesihatan minda kita, kesihatan mental kita, kita ni akan hilang kefungsian. Kalau kita sebagai bapa, kita tak berperanan sebagai bapa. Kalau kita sebagai ibu, kita tak boleh berperanan sebagai ibu. Apatah lagi kat tempat kerja. Jom kita dengar kupasan yang menarik tentang kesihatan mental di tempat kerja bersama speaker kita hari ini, iaitu Puan Hajah Faridah binti Muhammad Ali. Tapi sebelum dia kupas tu, mari kita kenal dia, siapa dia ni. Okey, Puan Hajah Faridah ni merupakan pegawai psikologi kanan di Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan juga ketua saya dan ketua bahagian kaunseling dan psikologi di Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Ada pengalaman dah bekerja dekat UMP ni hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun selain Puan speaker kita ni sebagai memberi perkhidmatan kaunseling, Puan Hajah Faridah ni juga ada pengalaman mengajar di sebagai pensyarah sambilan di College Widat dan juga UIM Kuantan. Selain dia mengajar, dia ada knowledge yang banyak. Puan Hajah ni juga sangat aktif dalam NGO luar, terutamanya sebagai psychological support team di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat HAM, dan juga terlibat aktif sama dengan NGO Ikram, iaitu membenteras pornografi. Selain ada knowledge, dia juga aktif dalam penulisan. Kalau tak salah saya, hampir dah 3 ke 4 buku Puan Hajah terlibat dan terbitkan buku tersebut, antaranya Mereka Saya, Pembimbing Rakan Sebaya, Menggapai Bintang, dan yang terkini adalah buku Hati Yang Rawan. Puan Hajah kita ni dapat pendidikan dalam Sarjana Buddha Sains Kemanusiaan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dalam bidang psikologi, dan seterusnya mengambil Sarjana Sains Bimbingan dan Kaunseling di Universiti Putra Malaysia. Baik, untuk 45 minit seterusnya, saya serahkan kepada Puan Hajah kita untuk beri kupasan yang menarik tentang tema hari ini. Silakan Kak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Farah atas penerangan yang agak panjang lebar lah bagi saya kan. Sebab masa diberikan ni agak singkat. Okey, pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih lah kepada Jabatan Pendaftar iaitu Bahagian Pembangunan Sumber Manusia atas jemputan mempelawa saya untuk menyertai siri transformasi eksekutif perdana dalam sesi perkongsian ilmu berkaitan dengan kesihatan mental. Tadi dah diberi panjang lebar oleh Puan Farah berkenaan dengan latar belakang saya, dan saya kira sebenarnya masih lagi belum terlambat saya nak ucapkan tahniah kepada UMP dan juga tahniah kepada Yang Hormat Profesor Datuk TS Dr. Yusri bin Zainuddin yang telah dilantik sebagai Naib Chancellor yang kelima di Universiti Malaysia Pahang. Dan dalam masa yang sama juga pada hari ini sebenarnya adalah tarikh yang agak cantik sebab kita meraihkan Isra' Mi'raj pada hari ini. Okey, jadi tadi Puan Farah ada cakap saya share skrin kejap Puan Farah ada cakap pasal kesihatan mental. Boleh nampak tak slide saya? Nampak. Nampak Okey. So tajuk yang saya
bila saya dijemput ataupun dipelawa untuk berkongsi ilmu, banyak sebenarnya yang nak dikongsikan, tapi kadang-kadang rasa macam boleh ke ataupun sesuai ke. At the end saya rasa ini adalah satu topik yang sangat perlu kepada kita semua untuk memahami, terutamanya bila kita bercakap tentang kesihatan mental. Okey, jadi sama juga soalan yang macam Puan Farah nyatakan tadi. Bila kita nak cakap pasal kesihatan mental, kita kena tanya pada diri kita. Kita ni sihat tak hari ni? Tuan-tuan dan puan-puan sihat tak hari ni? Okey, dan saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang menonton sama ada melalui Gmeet. Tapi Gmeet kita fahamlah dia ada limitasi dia. Tapi bagi rakan-rakan yang tak dapat berpeluang masuk dalam Gmeet ni, sebenarnya kita ada FB Live. Okey, jadi boleh tonton semula ataupun boleh jemput kawan-kawan yang tak dapat masuk ke dalam FB Live Jabatan Pendaftar ataupun UMP saya rasa. Okey, jadi bila kita sebut pasal kesihatan mental, kita kena faham sihat tu. Okey, sebab health tu, sihat tu apa dia? Okey, jadi kita tengok sini definisi daripada WHO, iaitu kesihatan ni adalah satu keadaan atau kewujudan yang lengkap atau sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial. Maksudnya dekat sini, sihat ini bukan sahaja sihat dalam bentuk fizikal. Maknanya bukan kita nampak orang tu ada tangan, ada mulut, ada kaki, semua dia sihat. Tapi mungkin juga sebenarnya berkait juga dengan dia punya mental. Okey, pemikiran dia. Dan juga mungkin dari segi sosial dia. Sosial ni kita faham, contoh kalau kita di tempat kerja, orang yang sihat sosialnya adalah dia tidak ada masalah berurusan dengan orang lain. Maknanya dia boleh berkawan, dia boleh bercampur, bergaul dan sebagainya. Okey, dan dia bukan sahaja bebas dari penyakit atau keuzuran. Okey, ini definisi daripada WHO Okey, bila kita dah faham definisi sihat, kita tengok pula apa yang dikatakan sebagai mental yang sihat. Okey, agak-agak orang yang mental yang sihat ni macam mana? Jadi sepanjang perkongsian ini saya kira tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh mengutarakan persoalan sama ada melalui chatting ataupun kalau nak buka mic nak tanya pun tak ada masalah. Okey, saya alu-alukan supaya kita ada interaksi. Dan saya kira mungkin ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan di sini yang menonton mungkin sebenarnya tak pernah kenal saya secara personal mungkin sebab mereka lihat saya ni kaunselor pelajar, jadi saya banyak berurusan dengan pelajar. Sedangkan sebenarnya saya pun ada mempunyai klien-klien ataupun rakan-rakan staff yang mendapatkan perkhidmatan daripada saya. Okey, so kita tengok ada definisi kesihatan mental pula. Tadi kita nak tengok dari segi kesihatan. Okey, apa di kesihatan mental itu? Satu keadaan individu menyedari kebolehan diri sendiri. Okey, dapat kendalikan tekanan normal hidup dengan baik, mampu bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Maksudnya kita nak tahu kita ni mentalnya sihat ke tidak bila kita boleh tahu apa kita punya kebolehan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan cuba fikir. Tak kisahlah dekat jabatan mana sekalipun, saya kira di UMP ni semua jabatan ni saling memerlukan. Tidak ada ini kelas pertama, kelas kedua, tak ada. Sebenarnya semua kita berada di sini, kita ada tanggungjawab, kita ada fungsi kita. Okey, jadi kita tahu kebolehan diri. Mungkin ada orang dia bekerja, dia ada kemampuan dari segi menaip dengan laju. Okey, mungkin ada orang kebolehan diri dia ni memang suka bercakap. Dia sesuai mempengaruhi orang, promosi dan sebagainya kan. Dan mungkin ada orang dia selesa di belakang tabir. Kan ada orang dia tak suka ke depan. Dia tak suka dilihat orang nampak dia kan. Dia lebih selesa duduk di belakang tabir, buat kerja, yang penting kerja siap. Okey. Dan orang yang sihat mentalnya juga, dia dapat kendalikan tekanan normal hidup. Okey, kita kena faham semua orang stres. Setiap hari sebenarnya stres tu ada. Dan stres sebenarnya dia bukanlah sesuatu yang negatif. Stres juga kadang-kadang boleh membantu kita untuk jadi lebih produktif. Okey, dan orang yang sihat mental dia boleh bekerja secara produktif. Maksudnya apa jua tekanan dalam hidup, tetapi kerana dia punya mentalnya sihat, dia dapat bekerja secara
produktif, secara lebih banyak, kata apa, lebih bersemangat, okey, dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Orang yang mentalnya sihat, dia nampak apa cara yang dia boleh sumbang. Sumbang bukan dalam bentuk duit. Okay, sumbang bukan dalam bentuk harta benda. Kadang-kadang kita boleh sumbang dalam bentuk doa. Kita boleh sumbang dengan kata-kata yang baik. Okay. So itu adalah definasi daripada WHO, dan kemudian kita tengok pula dari segi definasi quote daripada pakar-pakar yang lain. Dia kata kesihatan mental ini merujuk kepada cara individu berfikir, merasa dan bertindak. Orang yang sihat mental dia boleh berfikir secara waras, okey, dan kemudian dia boleh bertindak secara rasional. Okay. Dan kemudian Aghili Muhammadi dengan Gorbani tahun 2012 kata orang yang sihat mental ni adalah orang yang tahap kesihatan mental yang baik, cenderung untuk rasa gembira dengan kehidupan. Maksudnya apa sahaja yang berlaku pada diri dia terima dan dia happy, dia enjoy dengan kehidupan dia. Itu orang yang mentalnya sihat. Okay. Jadi kita boleh tengok orang yang sihat mental ni bukan sahaja sihat dalam arti kata fizikal. Okey, tetapi dia juga berkait dengan cara ataupun mental dia, emosi dia, dan dia juga boleh berkait dengan sosial dia. Sosial maknanya dia boleh berinteraksi dengan orang. Dalam arti kata kalau kita di tempat kerja, orang yang sihat mentalnya, dia tidak ada masalah pun untuk bercampur gaul dengan sesiapa sahaja. Sebab kita kena faham especially ada setengah-setengah skim ni dia akan kerap bertukar bertukar ke sana, bertukar ke sini. Okay? Macam saya, skim saya ni setakat ini tak pernah bertukar lagi lah. Sebab skim saya ni memang skim S kan, social. So memang daripada 2004 saya mula kerjaya di Cooktem sehingga sekarang saya masih lagi di Jabatan Hawak Pelajar. Okey, jadi mereka yang sihat mentalnya, dia boleh belajar dan bekerja dengan orang lain. Dia tak kisah siapa pun bos dia, siapa pun staff dia, siapa pun rakan-rakan sekerjanya, dia tidak ada isu itu. So itu orang yang kita boleh kata sebagai orang yang sihat. Okey, so kesimpulan daripada definisi itu, kita akan faham bahawa mental yang sihat akan kita boleh capai potensi diri kita, kita boleh tangani stres kita boleh bekerja dengan produktif dan kita boleh menyumbang kepada masyarakat. Okay, so contoh sekarang ni kita tengok kalau dalam isu semasa, kita tengok sekarang ni berlakunya banjir di negeri Pantai Timur, terutamanya di negeri Terengganu dan juga Kelantan. Okey, orang yang sihat mentalnya dia akan rasa terpanggil. Macam mana cara saya nak bantu? Mungkin saya tak mampu nak bantu dalam bentuk duit. Okey, mungkin boleh kita bantu dengan cara kita meluar-luarkan siapa yang ingin membantu. Itu juga adalah salah satu sumbangan yang mungkin sumbangan itu bagi kita kecil, tetapi percayalah bagi orang yang sangat memerlukan, dia sangat-sangat menghargai. Okey. Jadi kita boleh faham kesihatan mental juga sebenarnya dia boleh terbentuk ataupun dia terjadi atas dua faktor. Sama ada faktor secara nature, secara semula jadi, dan juga faktor nurture ataupun faktor sekeliling. Di mana faktor nature ini, sastra mula jadi ini, kita kena faham dia boleh kesihatan mental ini boleh terjadi terutamanya kepada mereka yang ada penyakit-penyakit biologi. Penyakit-penyakit biologi ni adalah penyakit-penyakit tiga serangkai. Jangan kita salah faham bukanlah kata siapa yang ada penyakit tiga serangkai ni sakit mental, tak. Tapi boleh mengundang. Kenapa? Sebab kita kena faham dalam proses mereka yang telah didiagnose mendapat penyakit-penyakit begini, dia bukan satu benda yang best. Kan, sebab kita selama ni kita rasa kita sihat, tapi bila kita tahu kita telah didiagnose mengalami penyakit ini dan ini, kita mula rasa in denial, kan, kita rasa bersalah, kita rasa kerdil dan sebagainya. Dan itu sebenarnya kalau tidak dibantu secara terus menerus, dia akan menyebabkan orang itu menjadi lebih sakit. Okay? Dan juga kita boleh kata secara semula jadi ini iaitu
penyakit mental ini dia boleh datang dari genetik. Tapi dia lebih kurang dalam 10% ke 15% sahajalah. Di mana kita boleh tengok bahawa faktor nurture ini ataupun faktor sekeliling itu lagi besar, lagi banyak yang boleh menyebabkan seseorang itu mendapat kesihatan mental ataupun penyakit mental. Iaitu yang pertama kita boleh tengok biasanya sejarah ataupun pengalaman seorang individu itu semasa alam kanak-kanak yang tidak menyeronokkan. Okey, sebab apa? Biasanya mereka-mereka yang mengalami depression, kita berdasarkan pengalaman saya bersama dengan klien semasa dalam sesi, kita boleh nampak mereka yang ada pengalaman yang tidak seronok semasa kanak-kanak dan dia masih lagi terbawa-bawa keadaan itu, dia tak lepas, dia tak let go, pun boleh membantu ataupun mengundang dia untuk mendapat penyakit mental. Jadi kalau kita tengok dalam konteks tempat kerja, mungkin mereka yang ada pengalaman contohnya dari segi keluarga yang bercerai-berai ataupun sesuatu yang kata mungkin masa kecil-kecil dia dipandang rendah dan sebagainya, kan itu satu pengalaman yang tak seronok lah kan, yang tak best lah senang cakap kan. Okey, yang kedua kita boleh tengok juga faktor sekeliling ini adalah berdasarkan pengalaman seseorang itu yang mungkin pernah didera, okey, secara emosi dan fizikal. Fizikal ni kalau kita tengok dalam penderaan fizikal ni sebab dia mungkin ada tanda macam parut dan sebagainya, tapi bila kita cedera emosi, dia ada sesuatu yang tak nampak, tak dapat dizahirkan, tapi dia ada dalam seseorang itu yang kalau dia tak boleh atasi dengan baik, dia akan terbawa dan semasa dewasa kesihatan mental dia itu start terjadi. Okay, yang ketiga adalah berkaitan dengan penderaan seksual. Yang ni contoh mungkin ada mereka yang pernah kena rogol, pernah dicabul, pernah dibuat sesuatu yang diliwat dan sebagainya, berkemungkinan sebenarnya boleh menyebabkan mendapat penyakit mental. Okay, yang keempat adalah tekanan akademik. Yang ini kita memang nampak ketara, especially kepada anak-anak kita. Okey, anak-anak kita, adik-adik kita dan mungkin juga kita, mungkin masa kecil-kecil dulu selalu dipaksa belajar, mesti dapat nombor 1, mesti dapat banyak A kan. Jadi bila tekanan demi tekanan itu diberi kepada seseorang individu itu dan dia tidak berupaya untuk meluahkan, dan itulah faktor kenapa dia boleh jadi kesihatan mentalnya terjejas. Selain daripada itu juga kita tengok dari segi peranan ibu bapa. Jadi memang sesuai lah tajuk kita pada hari ini sebab kita bercakap dalam konteks ke tempat kerja, dan kita faham dengan keadaan semasa sekarang ni, kita masih lagi mengamalkan bekerja dari rumah kan. Jadi peranan ibu bapa tu sendiri, maknanya kalau ada setengah-setengah ibu bapa ni, ini kita cakap pasal parenting lah ada setengah-setengah ibu bapa ni dia terlalu protected. Maksudnya kalau boleh anak tu tak boleh cedera langsung, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, semua no kan. Menyebabkan kadang-kadang seseorang itu dia membesar, anak tu membesar dalam keadaan semua tak boleh. Okay? Dan juga kadang-kadang ada setengah ibu bapa yang selalu memberi ancaman. Yang ni saya pun tak berani nak kata pandai sangat lah sebab saya pun masih lagi belajar, anak saya pun kecil lagi, baru 10 tahun kan. Dan kadang-kadang ada masanya psikologi tu tak jalan jugalah kan. Tapi kita mesti terus belajar dan berusaha untuk jadi yang terbaik. Okay, yang keenam adalah ketidakpastian. Maksudnya kadang-kadang tak tahu punca kenapa datang ataupun terjadinya penyakit mental itu. Yang ketujuh itu penyakit fizikal. Okay, contoh kadang-kadang dia mungkin selama ni kita sihat, okay, tiba-tiba kita accident, mungkin kita kena bedridden ke ataupun kita
lumpuh dan sebagainya, ataupun mungkin kita kehilangan anggota badan dan sebagainya. Ini juga adalah faktor-faktor yang menyebabkan kita boleh mendapat kesihatan mental. And then kita tengok yang ke-8 adalah resilient ataupun tahap ketahanan kita untuk mengatasi sesuatu isu ataupun masalah yang berlaku. Bila kita sebut di tempat kerja ini, kadang-kadang resilience ini dalam faktor, contohnya kita perlu ditukarkan jabatan ataupun kita perlu menerima ketua yang mungkin sebelum ni kita berada dalam comfort zone, okey, tapi sekarang kita berada dalam kedudukan kita kena berubah. Mungkin kita dapat bos yang lebih tegas, lebih strict dan sebagainya kan. Jadi macam mana kita sebagai pekerja itu untuk beradaptasi dengan keadaan semasa. Okey, begitu juga dengan toxic people. Toxic people ni kita tak boleh lari. Okey, dia ada di mana-mana. Kadang-kadang toxic people tu adalah orang terdekat dengan kita. Kadang-kadang mungkin toxic people datangnya daripada mak ayah kita. Mungkin toxic people tu kadang suami kita. Mungkin toxic people tu isteri kita. Okay, jadi ini juga adalah penyumbang kepada macam mana kesihatan mental itu boleh terbentuk. Okay, ada soalan tak? Sorry lah, saya tengah pasang slide jadi saya tak nampak soalan. So, kalau rasa nak tanya boleh buka mic. Okay, ini adalah fakta-fakta yang saya kira tadi Puan Farah pun ada cakap sebahagian iaitu antaranya tinjauan kesihatan mobiliti kebangsaan pada tahun 2015, 4.2 juta penduduk Malaysia iaitu yang berumur 16 tahun ke atas, okay, mempunyai isu berkaitan dengan masalah mental. Okey. Kemudian 29.2% penduduk Malaysia ada pelbagai penyakit mental yang berlaku, dan kita kena faham bila kita sebut pasal penyakit mental, sebenarnya penyakit mental ni banyak. Terlalu banyak. Saya bukanlah expert tapi saya ada belajar lah masa dalam saya pergi pengajian. So penyakit mental ni yang sekarang ni masyarakat kita lebih faham, biasa dengar adalah depression, anxiety kan. Tapi sebenarnya dia ada banyak. Dia ada berkaitan dengan personality, dia ada berkaitan dengan tidur, dia ada masalah dengan sexual disorder, dia juga ada masalah dengan kalau anxiety tu ada banyak pecah-pecahan dia. Yang ni nanti mungkin kalau ada rezeki kita boleh ulas pada siri yang akan datang lah. Okey, itu tahun 2015. Okay, bila National Health NHMS ni dia buat satu kajian lagi pada tahun 2017, dia dapati 1 daripada 5 remaja berasa tertekan dan 2 daripada 5 ni berasa bimbang. Okay, maksudnya kat sini kita nampak tahun 2015 kalau mereka tu berumur 16 tahun, so kalau 2022 ni umur dah berapa dah? 2015, 2022 maknanya 7 tahun kan? 7 tahun maknanya 16 campur 7. Mereka-mereka ini adalah mereka yang sudah berada di kat mana mereka sekarang? Ada dekat universiti, mungkin ada dah yang dah start bekerja kan? Jadi kita kena faham bahawa sebenarnya mereka ini ada di sekeliling kita. Okay? Dan 11.2% mereka yang mengisi ataupun menjawab questionnaire ni ada idea untuk bunuh diri. Pasal bunuh diri ni saya tak sentuh lagi lah. Yang tu saya akan sentuh kalau ada rezeki akan datang, saya akan cerita. Okay, so dia ni dari segi faktanya juga, di mana macam Puan Farah cakap tadi, lelaki dengan wanita lebih tinggilah percentage dia untuk mendapat penyakit mental. Okey, dari segi negeri pun kita tengok yang paling tinggi adalah di Sabah, yang kedua di wilayah dan yang ketiga di Kelantan. Ini tahun 2017. So kalau ikut 2022 ni tak tahulah, mungkin sebenarnya lebih tinggilah. Okey, jadi kita tengok kat sini dia punya statement penjawat awam. Okey, walaupun peratusan obesiti mereka tinggi, kesihatan mental paling rendah. Itu satu fakta yang kita kena tengok lah, kenapa penjawat awam obesiti tinggi tapi kesihatan mentalnya rendah. Okay, alright. Dan ini adalah fakta berkaitan dengan depression, di mana 2.3% masyarakat kita di Malaysia ini, iaitu half of a million mempunyai masalah ataupun isu berkaitan dengan depression. Okay, ini lelaki. Macam Puan Farah cakap tadi,
Okay, perempuan dengan lelaki memang tendensi perempuan lebih banyak didiagnose mempunyai berkaitan dengan kesihatan mental. Dan kenapa lelaki kurang? Sebab lelaki dia ada satu secara semula jadi sifat lelaki itu dia sukar untuk berkongsi. Dia lebih suka untuk pendam. Dia lebih suka untuk simpan sendiri. Okay, disebabkan sifat dia begitu, dia susah nak berkongsi dia susah, dia mana isu trust ni lelaki ni dengan perempuan dia best lah, dia lebih secret lah lelaki ni Jadi disebabkan itu dan juga mungkin juga sebab ego, sebab dia rasa kalau dia cerita kan, dia kongsi mungkin akan mengurangkan dia punya image masculine dia. Jadi sebab tu kita tengok lelaki memang kurang didiagnose, tetapi tendensi ataupun kecenderungan untuk bunuh diri itu tinggi di kalangan lelaki. Okay. Ini yang saya cakap tadi lah. Alright. Jadi sekarang ni kita nak bercakap tentang kesihatan mental di tempat kerja. Bila saya percaya dan yakin tuan-tuan dan perempuan yang bersama dengan saya pada hari ini mesti tahu kalau dekat kalau untuk staff, bagaimana kita nak mohon bantuan. Okey. Ada siapa boleh buka mic tak? Kat mana kalau staff ni? Tak nak rasa cakap seorang-seorang walaupun masanya 45 minit ni. Sekarang dah pukul berapa? Ada lagi lebih kurang dalam 20 minit. Dekat mana kita boleh dapatkan bantuan kalau staff? Anyone? EAC. EAP. Tapi good try. Okay, thank you. Minta maaf saya tak nampak siapa yang bercakap tu Okay, kita ada EAP. Okay, Employee Assistance Program. Kalau di Gambang EAP ni pejabatnya di sebelah dengan Pusat Kesihatan Universiti lah di Gambang Kalau di Pekan ni tak ada lagi. Tapi kat situ kita ada kaunselor dan juga kita ada pengarah dia lah, Dr. Adila. Okey, dan kenapa Malaysia ni dia tak minta tolong? Bila survey dibuat oleh You Government ni, dia katakan kebanyakan orang Malaysia ini dia tak pasti kat mana nak dapatkan bantuan. Kebanyakan mereka ini mereka rasa macam boleh ke takutlah dan sebagainya kan. Begitu juga ada setengahnya dia fikir tentang kos. Memang kita tak nafikan kalau tuan-tuan dan perempuan bukan staf VMP, tuan-tuan swasta dan nak pergi dapatkan rawatan di luar, dapatkan bantuan di luar, contoh dekat LPPKN, memang tuan-tuan dan perempuan kena bayar tapi kos dia tidaklah begitu tinggi. Tapi kecuali kalau tuan-tuan dan perempuan dapatkan bantuan ataupun rawatan dengan pihak swasta. Kita adalah konsultan-konsultan yang buka firm dan sebagainya, yang itu standard satu buka file kadang-kadang ada 300, ada 150, bergantung kepada ni lah, tapi saya rasa biasa dalam 300 lah buka file. Tapi untuk anda staff UMP sebenarnya ini adalah perkhidmatan secara percuma. Okay, and then 38% pula fikir malu. Okay, rasa macam kalau aku cerita nanti semua orang tahu ataupun aku ni jadi teruk sangat. Itu menyebabkan kenapa mereka ini tidak mendapatkan bantuan yang sewajarnya. Begitu juga tentang time commitment. Kalau saya pergi sesi, macam mana waktu kerja saya? Macam mana macam mana saya nak dapatkan pelepasan? Semua benda ni lah yang sentiasa berlaku ataupun berlegar-legar dalam pemikiran kawan-kawan. Okay, ini bukan UMP lah, ini mana secara umum di Malaysia. Okay, dan ada juga yang kata tak tahu. Okay. Kalau selain daripada di EAP untuk staf EAP, sebenarnya kalau dekat luar kita ada banyaklah talian-talian yang boleh dihubungi. Contoh kalau tuan-tuan dan perempuan rasa kekok kan, mungkin sebab segan dan sebagainya, tuan-tuan boleh gunakan talian kasih 15454. Tuan-tuan juga boleh gunakan talian Befrienders. Cuma kalau Befrienders di Pahang ni
dah dimulakan tapi belum establish secara rasmi lah. Okey, talian dia. Tapi kita juga ada banyak lagi talian-talian NGO yang adalah, tapi kebanyakan talian-talian itu berada di Lembah Kelang. Tapi jangan bimbang, sebenarnya di LPPKN juga tuan-tuan dan perempuan boleh mendapatkan rawatan ataupun bantuan kaunseling. Okey, so kita bercakap tentang kesihatan mental, kita tak boleh lari, kita kena faham tentang komponen seorang manusia. Okey, so kita faham kat sini komponen manusia kita ada 4, kita ada roh, kita ada pemikiran, kita ada perasaan dan kita ada tingkah laku. So dari segi rohnya, secara kata kita ada jasad dan roh kan. Okey, dan kita juga ada otak dan ataupun pemikiran kita ini yang dia menjalankan tugas dia untuk memberi tindak balas kepada kita punya perlakuan, kepada kita punya anggota ataupun jasad kita. Dan secara tak langsung juga dia turun ke hati untuk kita menjadi portraykan apa emosi yang kita ada. So kalau kat tempat kerja ni sebenarnya keempat-empat ini akan berfungsi, yang di mana fungsi itu kita tak perlu nak dia bukan robot yang kita kena screen kan. Siapa pernah tengok robot sekarang ni kan dah banyak kan sejak COVID ni, dekat kedai-kedai makan pakai robot semua kan. Tapi nampak tak, robot tu kan dia memang set. Dia tak akan pergi lebih daripada tu. Dia hanya bergerak ikut apa yang diprogramkan. Sedangkan manusia ini dia adalah fleksibel. Dia boleh berubah jadi lebih baik, dia boleh berubah jadi lebih teruk. Itulah manusia yang satu makhluk ciptaan Allah yang sangat unik. Okey. Jadi dia akan berkait apa yang kita fikir, dia akan berkait kepada perasaan kita, dia akan berkait kepada tingkah laku kita. Ini konsep yang kita kena faham bila kita sebut pasal kesihatan mental. Okey, apa yang kita fikir dia akan ubah perasaan kita, dia akan pengaruhi apa juga tingkah laku. Okey, so saya nak tekankan pasal 12 fahaman berkaitan dengan kesihatan mental. Tolong dengar baik-baik. Okey, yang pertama, semua pesakit mental sentiasa tak siuman. Ini satu salah faham sebab saya faham kalau dulu-dulu kita sering dimomokkan orang gila. Kita kata orang sakit mental ni orang gila. Kan, sedangkan tak semua penyakit mental itu akan menyebabkan pengidapnya jadi tak siuman. Gila is different thing, sakit mental is different thing. Itu yang kena faham. Okay, hanya yang menghidap psikosis yang melibatkan gangguan kewarasan menghadapinya. Maksudnya orang yang ada psikosis yang tak boleh kawal diri dia, itulah yang kita boleh katakan dia ada cenderung ataupun tendensi untuk jadi gila. Tapi sebenarnya dia adalah satu sifat sementara dan boleh dirawat dengan ubat-ubatan. Jadi selepas ini kita kena ubahlah pemikiran kita. Jangan takut bila kita perlu mendapatkan rawatan kesihatan mental sebab dia bukan tanda yang kita ni gila. Okey, sakit mental macam juga sakit fizikal yang lain. Cuma dia mungkin tak boleh nak ditunjukkan sakitnya. Okey. Kemudian yang kedua, ia disebabkan oleh genetik ataupun keturunan semata-mata. Walaupun macam tadi kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan apa yang saya cerita, genetik tu memang ada 10%, tapi tak semestinya bila kita ada genetik mungkin dalam keluarga kita yang ada mengalami kesihatan mental, confirm kita akan dapat tak. Begitu juga macam penyakit-penyakit fizikal kan. Kalau kita menjaga kesihatan kita dengan baik, chances kita untuk mendapat penyakit-penyakit yang diwarisi itu berkurangan. Okey, dan ada faktor-faktor lain yang boleh menyebabkan orang itu didiagnose mengalami kesihatan mental. Contohnya tekanan kerja. Okey, jadi berkait dengan kita di organisasi, kadang-kadang kita kena tengok beban tugas kita, macam mana cara kita berinteraksi dengan kawan-kawan, macam mana cara kita menerima tanggungjawab, mungkin juga faktor kewangan, kan, dan juga mungkin juga ada faktor-faktor lain seperti penyalahgunaan dadah dan sebagainya. Dan bukan hanya orang yang ada ahli keluarga dia sakit mental, dia pun ada. Walaupun chances tu ada tapi sebenarnya boleh dikurangkan ataupun boleh dielakkan. Okey, yang ketiga, hanya dirawat di institusi psikiatri ataupun hospital mental. Macam sekarang, siapa kat sini
tahu dekat mana dekat HTA itu Jabatan Sekretari? Siapa tahu? Siapa boleh respon? Dekat mana? Wad Dahlia. Dekat-dekat bilik mayat tu. Dekat dengan rumah mayat tu. Okey? Dia memang excluded daripada ward lain. Okey? Dan kita kena faham kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke HTA kan lepas ni, tuan-tuan boleh tengok mereka yang keluar masuk dari Jabatan Sekretari itu tak ada pun yang nampak jalan sengih-sengih seorang-seorang kan, ataupun pakai selekeh, tak. Ramai antara mereka yang mendapatkan rawatan itu macam kita kan, pakai kemas, pakai cantik kan, tapi mereka telah didiagnose mengalami sakit mental. Jadi sebahagian besar pesakit mental ini sebenarnya dia dirawat sebagai outpatient. Okey, hanya yang relapse. Okey, hanya yang relapse yang mungkin kerana dia berhenti makan ubat ataupun sebab dia tak continue treatment. Yang itulah baru kita masukkan dia ke dalam ward macam mana Puan Farah cakap tadi, iaitu ward Dahlia. Ward Dahlia ni sebenarnya dia sedikit berbeza dengan ward lain yang ada di hospital, di mana di ward itu tuan-tuan dan puan-puan memang tak boleh pegang phone. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan memang dia ada sel dia di mana walaupun kita boleh keluar dia ada garden lah, dia ada garden, tapi kita tak macam kalau kita dekat ward biasa kita boleh turun pergi beli makanan kat kafe ke apa kan. Tapi kalau di ward Dahlia itu tidak berlaku. Jadi that's why ada setengah-setengah klien saya, dia memang yang pernah masuk pengalaman yang pernah masuk, ada setengah-setengahnya memang kata kalau boleh kami tak nak masuk dah. Sebab dia tahu kebebasan dia disekat di situ. Jadi na'udzubillah min zalik lah kan. Tapi kalau sakit, ada setengah juga klien saya yang dia offer diri nak masuk sebab dia rasa duduk kat situ dia lebih tenang, dia boleh buat hal dia je. Ada juga yang macam tu. Okay, and then yang keempat, tak dapat jalankan kehidupan dan sentiasa bergantung pada orang lain. So macam saya cakap tadi, sama seperti penyakit fizikal, penyakit mental ni juga boleh disembuh dan juga dikawal sekiranya mereka ni dapat rawatan. Janganlah kita tahu, bila kita tahu rakan sekerja kita dapatkan rawatan, didiagnose kan, kita dah start label dia ataupun kita dah takut nanti kan dia mengamuk lah apa, tak. Okey, jarang sekali sebenarnya mereka yang telah didiagnose kesihatan mental ini yang akan mengamuk tanpa sebab. Dia mesti ada faktor pencetus kenapa dia boleh jadi begitu. Kebiasaan mereka ni normal macam kita. Okey, yang penting kita bagi sokongan, kita pastikan mereka ini mendapatkan rawatan dan juga makan ubat secara teratur. Okey, mereka yang hilang upaya akibat menghidap penyakit mental masih mampu berdikari sekiranya menjalani rawatan pemulihan. Sebab itu di hospital, selain daripada psychiatrist, kita ada clinical psychologist, kita juga ada counsellor di situ untuk membantu memberi sokongan kepada pesakit. Okey, yang kelima, selalu mengganas dan perlu diasingkan. Jumlah kes keganasan penyakit mental ni sangat kecil. Tapi kita sering dimomokkan. Ingat tak kalau dulu ada satu cerita, saya ingat filem senario kot, pasal orang gila kan, dimomokkan dengan kena pakai baju yang ikat belakang dan sebagainya kan. Sedangkan sebenarnya itu mungkin 0.0% lah macam tu kan. Sedangkan sakit mental ini adalah sakit yang real. Okay, dia bukan tipu-tipu dan sebagainya, dan mereka ini sangat ganas. No. Okey, rawatan yang sempurna akan bantu mereka ini jadi lebih tenang, terkawal dan tak perlu disisihkan. Maksudnya kalau dalam keluarga kita ada pesakit begini, kita kena cuba membantu. Jangan kita sisihkan, kita letak dia dekat bilik belakang kan, ataupun kita takutlah dengan mereka ini kan. Kita kena takut kalau dia berlaku ganas. Okay, tapi kalau ganas ni sebenarnya kalau rasa tak mampu, kita kena dapatkan bantuan. Kita kena call polis kan, kita kena rujuk kepada hospital dan sebagainya. Okay, penyakit mental tak boleh bekerja. Ini juga satu stigma yang sering kali terjadi di kalangan majikan. So kita kena faham melalui program pemulihan yang komprehensif, pesakit mental yang teruk boleh dipulihkan dan boleh kembali ke kehidupan yang normal.
boleh bekerja, boleh berdikari sebab biasanya mereka yang telah didiagnose ini kenapa dia jadi begitu sebab dia tidak dapatkan rawatan yang sempurna. Tapi bila dia dah makan ubat, dia dah jalani dia punya rawatan secara teratur, insya-Allah sebenarnya dia semakin pulih dan dia boleh bergerak bebas seperti orang lain. Sistem sokongan yang betul dapat bantu mereka ni. Okay, orang yang lemah semangat dan suka menurut perasaan. Ini juga satu stigma orang yang sakit mental ni, orang yang lemah semangat. Oh, dia ni memang kan kita rasa macam ikut sangat perasaan dia. Sedangkan sebenarnya kita kena faham mereka yang ada sakit mental ini sebenarnya kalau dia nampak lemah semangat dan sebagainya sebab dia belum dapat rawatan yang sepenuhnya. Dan kita kena faham juga mereka yang mendapat rawatan ini dia bukan sekali rawatan terus sihat. Ada orang yang dia ambil masa bertahun-tahun dan ada orang yang dia dah sembuh tapi dia boleh relapse balik. Terutama bila ada sesuatu yang mengganggu fikiran dia ataupun mengganggu persekitaran dia. Okay? Dan pesakit mental perlu diasingkan. Ni macam saya cakap tadi lah. Itu adalah satu stigma yang salah di mana sebenarnya kita boleh rawat mereka dalam masyarakat. Elakkan bergaul sebab dia boleh berjangkit. Ini memang satu fahaman yang salah lah sebab penyakit mental ni bukan disebabkan oleh kuman, bakteria ataupun virus. Jadi dia tak boleh jangkit secara mudah. Okay, punca tak diketahui maka mustahil untuk dicegah. So sebenarnya langkah pencegahan macam apa yang saya buat hari ni. Ini adalah salah satu langkah pencegahan iaitu kita kena bagi kefahaman tentang kesihatan mental. Kita kena ajar macam mana kita nak hadapi tekanan secara positif. Bukan bermakna bila saya ajar, saya tak pernah stres. Salah. Tapi macam mana kita nak kawal stres kita supaya kita boleh kuasai. Maknanya kita boleh kawal instead of kita biar stres tu mengganggu kehidupan peribadi kita. Dan kita amalkan cara hidup yang sihat. Okay, mereka punya split personality kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. So tak boleh percaya. Ini pun salah. Dia bukan sebab split personality tapi sebab penyakit yang dia ada tu. Dan mereka perlu dibantu supaya patuh makan ubat dan terima rawatan. Okay, pesakit mental ni ngada-ngada saja nak perhatian. Ini juga satu stigma yang salah lah dan kita kena faham selepas ni. Okay, saya teruskan sedikit rutin penting. Puan Farah tolong bagi saya ding dong sikit nanti Boleh 3 minit lagi Kak. Mungkin kita lajakkan sikit 5 minit macam tu lah Okay, rutin penting untuk kesihatan mental. Okay, 2 rutin yang sebenarnya kita boleh amalkan iaitu rutin self-care dan juga rutin self-compassion. Rutin self-care ni adalah macam mana kita nak jaga diri kita dengan cara kita peace dengan diri kita. Kita berdamai dengan apa yang kita ada. Kalau rutin self-compassion pula, kita sayang diri kita. Kita manjakan diri kita. Itu adalah rutin self-compassion. Apa dia rutin self-care? Rutin self-care ini yang pertama, physical health. Kita kena faham orang yang sihat fizikal, insya-Allah mental dia juga akan jadi lebih sihat. Perasan tak bila kita bangun pagi kan, kita rasa macam nak demam ataupun sakit gigi lah kan, apa yang akan jadi kalau kita gigi kita sakit kan? Kita rasa nak marah, kita berdenyut-denyut kan, lepas tu orang bising kita marah kan, kita nak makan tak boleh tapi perut lapar. Kan nampak tak kesan dia bila kita punya physical health tu tak sihat. Okay, and then eat properly. Kita kena tengok apa yang kita makan. Okay, dan makan tu pun kalau ikut sunnah pun dia ajar, maknanya makan berhenti sebelum kenyang kan, makan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Okay, maksudnya lepas tu makan ni pun maknanya ada timing dia, bukan makan je kan. Okay, and then avoid unhealthy habit. Unhealthy habit ni banyak. Antara unhealthy habit orang kita sekarang ni adalah kita banyak masa dengan smartphone kita ni kan. Which is kita kena belajar untuk ada timing yang kita tak ada langsung gadget keliling kita.
kita buat apa saja kerja yang tak perlu gunakan gadget. Bila kita too much depends on this, especially kita tengok anak-anak kita, termasuk anak saya lah. Saya kadang-kadang memang agak strict, tapi kadang-kadang dalam strict kita pun terlepas jugalah kan. Bila dia too much on gadget ni, sebenarnya kita boleh tengok dia punya emosi. Berbanding dengan kalau dia free gadget, macam mana apa kita cakap, semua emosi dia lebih mudah terbentuk. Okay, and then comfortable sleep. Comfortable sleep ni bukanlah maksudnya kita kena tidur katil empuk, kena beli tilam bono tinggi, no. Okay, yang penting tengok masa kita tidur. Kebanyakan orang kita sekarang ni, kita tidur kebanyakan orang 12 ke atas. Which is kalau Islam ajar kita sebenarnya, kita kena tidur lebih awal. Dan bukan maksudnya 8 jam tidur tu, saya hari ni saya EL sebab saya tak cukup tidur. Saya mesti tidur 8 jam. No. Tidur sebenarnya bila kita makin dewasa, waktu tidur kita tu dah makin kurang. Dia terbalik dengan masa kita baby kan. Masa kita baby lagi banyak kita tidur lagi bagus sebab masa tidur tu dia ada sel-sel tu terbentuk kan. Tapi kalau kita dah dewasa, makin dewasa, sebenarnya kita dah makin kurang tidur kita. Sebab tu Islam ajar tidur selepas kata paling eloknya tidur dalam pukul 10 tu, dan kita bangun lebih awal dalam pukul 4 lebih ke 5, pukul 5 macam tu lah kan. Tapi yang bab ni pun saya pun tengah cuba untuk belajar lah sebab pukul 10 ni kadang-kadang rasa macam lepas isyak tu sekejap dah pukul 10 kan. Sebab kita pula ada masa juga sebelum tidur tu, rutin-rutin yang kita kena buat. Yang ni nanti mungkin kaunselor-kaunselor saya boleh ambil satu topik lah, sleep hygiene. Okay, and then exercise regularly. Okay, so kita tengok yang kedua tadi, yang pasal self compassion tadi tu. Yang pertama kita kata vitals tadi, iaitu validate. Maksudnya kat sini, bila kita ada satu perasaan ataupun kita ada emosi yang macam terganggu, kita kena akui, kita kena validate perasaan kita tu. Jangan kita lawan ataupun petikaikan. Ini akan menyebabkan seseorang itu menjadi lebih tertekan. Okay, dia rasa marah kan. Okay, kita kena validate, yes saya marah. Tapi apa yang patut saya marah dan macam mana saya nak kawal marah. Itu validate. Okay, yang kedua, take small steps. Okay, maknanya bila kita diberi satu tanggungjawab, okay, kita cuba buat ikut kemampuan. Maksudnya kalau kita tengok terlalu banyak benda yang kita perlu buat, kita kena belajar assertif. Kita kena belajar menyuarakan. Jangan terima je, at the end nanti efek kepada kita. Dan yang kita takutkan sebenarnya, kerja yang kita dapat di organisasi, kita terbawa-bawa emosi di rumah. Dan yang menjadi mangsanya adalah ahli keluarga kita. Okay, yang ketiga adalah applaud yourself. Sebut perkara positif dari diri kita. Saya percaya bila saya tanya seorang-seorang dalam ni, apa yang anda nampak ataupun anda rasa kelebihan yang ada pada diri anda. Tak semua orang boleh ceritakan satu-satu apa yang dia kelebihan yang dia ada. Kadang-kadang kita nampak kelemahan tu lagi banyak daripada kelebihan, which is sebenarnya kita kena appreciate apa sahaja kelebihan yang kita ada. Hatta senyum pun is one of the kelebihan. Ada orang dia kena belajar, dia kena masuk kelas untuk senyum. Okay, and then lighten the load. Ini ada typo sikit meringankan beban pada diri, hentikan kritik diri yang melampau. Orang yang mentalnya kurang sihat, dia akan start untuk kritik diri dia terlalu tinggi. Dia rasa dia menyusahkan organisasi, dia rasa dia ni tak bagus, dia rasa macam-macam lah dia rasa, which is kadang-kadang itu dia rasa, mungkin bukan apa yang orang lain rasa pasal dia. Okay, jadi kita kena kurangkan beban pada diri kita, and then kita kena hargai diri. Ini juga yang satu yang saya selalu pesan kepada pelajar-pelajar dan juga rakan-rakan saya. Saya kata kadang-kadang kita kena appreciate diri sendiri. Jangan expect bila, contoh yang paling mudah bila birthday kita, okay, kita selalu mengharapkan orang lain untuk wish kita. Tapi kenapa tak kita wish diri kita dulu? Okay, cukup 12 malam je, happy birthday Farida contohnya kan, ataupun congratulations Farida. So you appreciate diri you dan beri hadiah pada diri sendiri.
itu bukan sesuatu yang memalukan. Okay, and then spiritual strength. Ini kita percayalah bahawa untuk menjaga diri kita, sebenarnya kita perlu ada kekuatan rohani dan juga kita kena istiqamah dengan amal ibadah. Dan tak semestinya kepada orang Islam, apa jua agama sebenarnya memang ada dia punya cara tersendiri, cara masing-masing untuk memberi kekuatan rohani kepada diri. Alright. Jadi untuk yang terakhir, okay, saya minta maaf lah cakap laju-laju sebab nak kejar masa kan. Okey, 7 tindakan yang kita boleh bantu diri atau individu yang menghadapi masalah kesihatan mental. Yang pertama, saya minta kepada anda semua yang mendengar ataupun mungkin selepas ini boleh berkongsi dengan orang lain. Okey, yang pertama, terima masalah kesihatan mental dengan terbuka. Maksudnya kalau anda rasa apa yang terjadi pada diri anda sekarang bukanlah anda yang setahun yang lalu. Maknanya anda perasan ada perubahan pada diri anda. Okay, so anda terima dulu apa jua keadaan yang berlaku dan kemudian pergi dapatkan pemeriksaan tahap kesihatan mental. Yang ini sama ada anda boleh berhubung dengan kaunselor di EAP ataupun anda boleh dapatkan mana-mana klinik kesihatan yang terdekat. Boleh pergi ke klinik, boleh cakap dengan kaunter, kata saya nak jumpa dengan pegawai psikologi. Tuan-puan dan puan-puan juga boleh sebenarnya mendapatkan bantuan dari kami-kami di kaunselor Jabatan Hal Pelajar. Bukan maksudnya kami kaunselor pelajar, kami handle pelajar, tak. Boleh juga dapatkan membuat pemeriksaan tahap kesihatan. Biasanya kita akan bagi screening DAS tu lah. Okey, kalau macam saya ada bagi juga psychological testing yang lain untuk mengesahkan ataupun nak tengok scoring tu. Okey, kemudian setelah kita buat pemeriksaan tahap kesihatan, kita dah screening, okey, kita akan rujuk kepada pusat kesihatan universiti untuk refer kepada psychiatry. Okay, ini kalau perlulah, bukan semua mereka yang dapatkan pemeriksaan tu kita rawat, tak. Ada setengah tu kita rasa hanya perlu menjalani sesi kaunseling. Okay, yang kemudian dapatkan sokongan moral daripada ahli keluarga. Ini juga satu stigma ada setengah-setengah ibu bapa tu, contoh kalau macam pelajar lah kan, dia tak boleh terima bila anak dia didiagnose. Ada setengah parents yang menafikan ataupun tak menggalakkan anak-anak tu untuk pergi dapatkan rawatan ataupun sambung ubat kan. Which is sebenarnya bila kita dah didiagnose, kita perlu sokong, kita perlu bantu untuk biar mereka dapatkan rawatan. Maknanya kalau di pejabat, contohnya kita ada kawan yang memang ada dapat rawatan psikiatri, kita kena sentiasa ambil tahu kau punya appointment bila? Macam mana sekarang ni kan. So kita ambil tahu, ambil kisah. Okay, and then sebagai pesakit kena ikut pelan perubatan, jangan skip. Okay, sebab kita boleh tengok kalau orang yang okey, kadang-kadang daripada 2 minggu dia akan jadi sebulan, daripada sebulan kadang-kadang dia boleh jadi 2 bulan, kadang-kadang kalau yang dah makin okey sebenarnya dia akan jumpa doktor 6 bulan sekali. Maksudnya kalau 6 bulan sekali sebenarnya dia dah semakin sembuh. Okay, dan selain daripada pelan perubatan yang memang dia kena ambil ubat, mereka ni juga biasanya akan perlu ikut pelan rawatan psikologi ataupun sokongan sepenuhnya. Maksudnya dekat sinilah sama ada mungkin selain daripada jumpa psikiatris, anda juga mungkin akan dirujuk untuk jumpa dengan klinikal psikologi ataupun kaunselor. Dan yang paling penting sebenarnya adalah sebagai seorang individu, kita kena kekalkan kesembuhan kita dan kesejahteraan mental kita sepanjang hayat. Jadi saya harapkan dengan tempoh yang agak pendek ini, sedikit sebanyak perkongsian ilmu yang saya beri kepada tuan-tuan dan puan-puan ini memberi manfaat dan anda semua fahamlah. Saya minta maaf kalau atas kekurangan yang ada, dan saya serahkan balik kepada Puan Farah. Ni ada raise hand ni. Siapa dia? Cik Muhammad Daud. Itulah, nampak perasa dia. Encik Muhammad Daud dari tadi duk angkat tangan. Mungkin dia ada soalan kot nak tanya. Silakan Encik. Sila. Sekejap saya tengok kat chatting ada tak? Okay Kak Ina, kalau ikutkan dekat chatting ada satu soalan, dekat Facebook. Saya baca kat Facebook dulu boleh. Okay. Cik Araf Zack, Assalamualaikum. Adakah anxiety boleh menjurus kepada penyakit mental?
Okey. Dia macam ni. Anxiety kalau dalam kamus kalau biasanya penyakit mental ni kita ada satu kamus yang kita gunakan iaitu DSM, Diagnostic Statistic Manual tu. Anxiety ni memang dikategorikan dalam sakit mental, tetapi kita kena tengok dia punya kadar dia. Maksudnya kalau setakat anxiety ni kita kena faham dia bila perkara itu orang kata berterusan, berlanjutan, ada tempoh dia, yang tu yes mungkin boleh didiagnose sebagai anxiety, di mana anxiety itu dia boleh dirawat. Maknanya kalau perlu diberi ubat, kalau perlu sekadar untuk kita ajar coping dan sebagainya kan. Dan dalam anxiety sebenarnya dia juga ada pecahan-pecahan dalam tu. Dia ada fobia di situ, dia ada trauma di situ, dia ada panic attack di situ. So banyak sebenarnya yang perlu digali dulu sebelum kita nak diagnose. Dan kena ingat satu kesilapan yang selalu dibuat oleh orang ramai sebenarnya adalah dia buat sendiri ujian tu Puan Farah. Okey, lepas tu bila dia dapat skor tinggi, dia terus rasa macam aku ada depression, aku ada anxiety. Yang ni yang kita nak pesan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Bila dah buat DAS tu boleh buat online saja bila dah buat tu, bila dapat skor tu, jangan terus self-diagnose. Bawa result tu, jumpa dengan kami, jumpa dengan kaunselor DAP ke, ataupun jumpa dengan pegawai psikologi di klinik kesihatan ke kan, dan kemudian kita akan buat penerokaan, kita akan buat sesi untuk kita tengok sama ada perlu untuk dirujuk ataupun cukup sekadar bantuan secara psikologi, psikososial sahaja. Okey. Baik, yang seterusnya dekat chat tu daripada Puan Noriza Hassan, bagaimana kita nak atasi stigma orang-orang kita kalau jumpa pakar psikiatris ni adalah orang sakit mental. Dengan persepsi ini menyebabkan sesetengah orang tak nak jumpa pakar. Kita selalu risau dengan anggapan orang lain. Macam mana tu? Okey. Dia macam ni sebab tu saya kena perjelaskan bahawa bila kita sebut pasal kesihatan mental, dia macam kesihatan fizikal. Maksudnya kita perlu dapatkan rawatan dengan cara tempat dan juga mereka yang betul, mereka yang profesional. Bukan maknanya kita self label, maknanya macam saya katalah self diagnose kan. Sebab bila kita jumpa pakar psikiatris, bila kami bila kaunselor ni kita rujuk kepada psikiatris pun, bukan bermaknanya confirm anda ada mental health issue ni. Sebab kadang-kadang bila pergi dekat pakar akan diagnose, dia akan tengok banyak benda tau. Dia akan tengok kita punya latar belakang keluarga, dia tengok kita punya physical health. Sebab kadang-kadang mungkin juga ada setengah-setengah penyakit dia boleh prone untuk dapat mental health issue. Contoh macam ada satu kes dia berdebar sampai terpaksa dirujuk kepada emergency. So bila pergi emergency dia rasa macam tak cukup nafas, tak cukup oksigen kan. So bila dia check sebenarnya dia bukan asthmatic symptom, tapi sebenarnya relate dengan mental health. Jadi dia akan dirujuk kepada psikiatris untuk rawatan selanjutnya. Jadi macam mana kita nak atasi stigma? Sebenarnya kita sendiri. Kita tak boleh nak ubah tau pemikiran orang-orang keliling kita ni. Mereka akan cakap macam-macam, tetapi kalau kita rasa kita sakit, kita nak dapatkan rawatan untuk siapa? Untuk diri kita. Okay, biarlah orang lain nak kata apa pun, sebenarnya kita yang tahu sakit kita. Saya percaya kalaulah orang kata mereka-mereka yang telah didiagnose ini orang kata ada keberanian untuk tampil, saya percaya sebenarnya mereka bukanlah saja-saja nak tunjuk mereka sakit dan sebagainya. Okey? Dia bukan satu yang sengaja-sengaja. Ada orang yang buat sengaja-sengaja, kita tak nafikan ada orang macam tu. Tapi kalau betul yang sakit sebenarnya dia bukan sengaja-sengaja. Sebab tu kita perlu sokong mereka-mereka ini kan, pastikan dia mengikut saluran yang betul, dapatkan rawatan psikiatris, follow treatment, makan ubat. InsyaAllah sebenarnya mereka akan jadi berfungsi dengan baik semula. Okey?
Ni tadi Cik Syarifuddin ni dia cakap, dia kata boleh buat appointment dalam untuk sistem EAP ni, betul-betul. Okay, kalau tengok kat chat dah tak ada soalan, dekat Facebook pun tak ada soalan. Okay, Alhamdulillah selesai sudah perkongsian siri transformasi eksekutif perdana STEP. Bertemakan kesihatan mental di tempat kerja. Cakna diri, cakna kesihatan, cakna pada kesihatan minda kita, sayangi diri sendiri supaya kita sihat. Bila kita sihat, kita boleh sebarkan kasih sayang kepada orang keliling kita dan memberi pengalaman yang menyeronokkan pada orang sekeliling kita, terutamanya anak-anak. Okey, sampai di sini sahaja. Terima kasih pada peserta yang sudi mendadah telinga. Dan kita ada juga peserta dari luar daripada Samarahan. Kalau ikut kat Facebook ni hampir 85 orang. Dekat dalam GM ni dalam hampir ke 100 orang. Alhamdulillah. Sampai di sini saja, sehingga bertemu di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.